Perbahasan yang ke-8. Ustaz, bagaimana pula dengan golongan wanita? Kalau kebetulan pada 10 malam terakhir mereka experience menstruation dalam keadaan haid. Kalau lelaki bolehlah solat Ustaz. Kalau wanita macam mana nak solat tarawih? Macam mana nak solat 5 waktu? Macam mana nak solat tahajud? Bahkan tak dibenarkan bagi golongan wanita untuk mendirikan solat. Jadi bagaimanakah pula cara bagi golongan wanita haid menghidupkan Lailatul Qadar? Ada banyak cara. Pertama kata para ulama, salah satunya adalah dengan berzikir. Dan berzikir ni adalah ada banyak zikir yang boleh dibaca. Kita baca tahlil termasuk dalam zikir la ilaha illallah. Kita baca tasbih subhanallah pun termasuk dalam zikir. Kita baca tahmid alhamdulillah termasuk dalam zikir. Kita baca takbir Allahu akbar termasuk dalam zikir. Kita baca hauqalah la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, itu pun termasuk dalam berzikir. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pun termasuk dalam berzikir. Jadi bukan bererti kalau wanita dalam keadaan menstruation, dalam keadaan haid, terlepas peluang dia daripada menghidupkan malam Al-Qadar. Tidak. Kerana tadi kita kongsi kepada antum, menghidupkan malam Al-Qadar bukan dengan solat sahaja. Solat is one of them. Solat tu salah satu cara menghidupkan malam Al-Qadar. Tapi menghidupkan malam Lailatul Qadar ada banyak cara. Solat is not the only ibadah yang boleh kita lakukan untuk menghidupkan malam Al-Qadar. Ibadah ni dia punya makna luas. Dia bukan terhad pada solat sahaja. Jadi kalau golongan wanita tak dapat nak solat tarawih, tak dapat nak solat tahajud, tak dapat nak solat witir, maka mereka salah satu saranan yang disarankan oleh para ulama boleh memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lafaz zikir ni banyak sangat sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, golongan wanita walaupun tak boleh mendirikan salat tapi mereka boleh berdoa. Memperbanyakkan doa memohon kebaikan dunia dan akhirat. Boleh amalkan doa tadi itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada isterinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Dan boleh juga membaca doa-doa yang lain. Kita mohon kebaikan di dunia, kita mohon kebaikan di hari akhirat. Dan antara salah satu waktu mustajabud doa, waktu yang mana doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dipanjatkan pada malam Al-Qadar. Doa yang dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar adalah doa yang mustajab. Kita minta pada Allah. Kalau kita ada masalah kat dunia ni, yang kita buntu, tak tahu macam mana jalan huraiannya, bangun. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu wahai Muhammad berkaitan dengan diriku, katakanlah kepada mereka aku ni dekat. Aku memohonkan permohonan mereka kalau sekiranya mereka berdoa kepadaku. Jadi berdoa. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah kabulkan. Kita mohon kebaikan di dunia dan kita mohon kebaikan di hari akhirat. Bahkan kata para ulama, ibadah yang boleh dilakukan oleh golongan wanita pada malam Al-Qadar ni banyak sangat. Kerana ibadah pada malam Al-Qadar tak terhad pada salat. Wanita haid boleh melakukan semua bentuk ibadah kecuali ibadah-ibadah yang dilarang ke atas mereka. Dan antara ibadah yang dilarang adalah solat. Wanita haid tak boleh solat isyak, tak boleh solat tarawih, tak boleh solat witir, tak boleh solat tahajud. Tapi itu tidak bermakna mereka tak boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah-ibadah yang lain tak dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contoh-contoh ibadah lain yang boleh dilakukan selain daripada apa yang kita sebutkan tadi? Golongan wanita pun kalau dalam keadaan menstruation, mereka boleh berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita baca selawat pun termasuk dalam kita menghidupkan malam Al-Qadar.
Antaranya juga kata para ulama boleh mendalami membaca kitab tafsir, mendalami isi kandungan Al-Quran, tak jadi masalah. Antara ibadah lain yang boleh dilakukan oleh golongan wanita adalah dengan memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana syah bulan Ramadan ni adalah merupakan bulan pengampunan. Kita bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun adalah termasuk dalam cara kita menghidupkan malam Al-Qadar. Jadi banyak sangat ibadah yang tak boleh kita lakukan cuma berapa je bagi golongan wanita, khususnya solat. Wanita tak boleh solat dalam keadaan haid, tapi itu tidak menghalang mereka daripada melakukan ibadah-ibadah yang lain.